Didik TV KPM. Didik TV KPM. Road to Success SPM 2021 akan bersama dengan anda selama 1 jam ini dengan saya Akmal Nazri. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Semua apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek geografi. Apabila kita sebut subjek geografi ni, saya pasti yang orang kata peminat setia Didik TV ni dah tahu dah cikgu apa. Yang daripada itulah, daripada cikgu Bentung tu. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Itu dia. Saya pasti semua dah kenal lah dengan cikgu ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan dengan Cikgu Cikgu Fitri. Sorry, cikgu. Okay, Assalamualaikum. Ingat kat belah sana tadi. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Terlebih sihat sikit. Alhamdulillah. Ini dah kali ke... dah banyak kali dah, cikgu. Sebelah tangan lebih kot. Okay. Dia kata cikgu ni teringin nak jadi host kat Didik TV. Betul ke, cikgu? Teringin tu tidak. Tapi berhajat, insyaAllah. Mana tahu mana satu nanti kan boleh host program sendiri kan. Wah. Okey. Nampak tak? Murid-murid semua kan. Cikgu, hari ni kita nak belajar geografi. Yes. Bab yang ada lapisan-lapisan kerak bumi tu. Berlipat-lipat tu. Macam berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Nanti apa yang lipat kita tengok lepas ni lah. Semuanya sekejap lagi lah. Tapi kan cikgu, kita tahu kan, yelah format pun dah berubah kan. Jadi macam ni cikgu, pelajar-pelajar ini dia punya feedback dengan format KSSM di subjek geografi. Diorang okey ke tak okey sebenarnya cikgu? Sebenarnya okey. Okey. Kita kena stresa positif. Okey dan terus okey lah. Walaupun berubah sedikit tapi masih mengekalkan konsep-konsep yang sama lah. Cuma ada berubah sikit je. Tak adalah banyak sangat kan? Tak adalah banyak sangat. InsyaAllah mereka boleh mencapai kecemerlangan. Baik. Itu dia. Okey, dan sekarang ini seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi kami nak lakukan sanitasi dulu. Jadi cikgu, kita boleh ke sini macam biasa? Okey, jom. Alright, silakan cikgu. Itu dia. Cikgu jalan macam ahli parlimen lah cikgu. Tangan kena belakang lah. Tangan kena ke belakang. Silakan cikgu. Okey, saya gunakan terlebih dahulu. Okey. Alright, dan diikuti dengan saya pula. Alright, insyaAllah kita orang kata minta dijauhkan lah kan. InsyaAllah. Benda-benda yang saya pasti semua tahu. Dilindungi. Yap. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah kan. Macam tadi cikgu ada mengatakan, apa ni pandangan cikgu terhadap subjek geografi? Ada yang kata senang, ada yang kata susah. Ini kita nak tengok sekolah pilihan hari ini, cikgu. Katanya daripada sekolah cikgu, betul ke? Ya, daripada sekolah SMK Sulaiman, Bentung, Pahang. Ya, ini semua anak-anak murid cikgu ni. Yes. Nampak? Nampak. Diorang ada kat belakang dah ni. Assalamualaikum. Apa khabar? Anak-anak, harap mereka juga ramai anak-anak cikgu. Okey, ini dia. Mana dia ni? Kita nak berkenalan dengan yang pertama ni, Alifa Iliana. Betul ke Alifa? Ya. Assalamualaikum, nama saya Nur Alifa Iliana. Okey, itu dia pelajar yang pertama kita. Dan seterusnya, siapa nama? Katanya Harry Potter nama dia. Hattie Potter. Hattie Potter. Macam mana nak sebut tu? Hai. Assalamualaikum, nama saya Eti Sofia Farhana. Okey, awak memang minat Harry Potter ke macam mana? Okey, baik. Alright, seterusnya kita ada ini Syamim Hilmi. Betul ke namanya? Betul, ya saya. Saya Muhammad Syamim Hilmi bin Manizal. Okey, Syamim, awak cita-cita nak jadi apa, Syamim? Cita-cita saya nak jadi pemain bola sepak. Baik. Okey, seterusnya ni Alisa. Ya. Kenalkan diri awak. Cita-cita awak nak jadi apa? Jadi fotografer. Baik cikgu. Okey, seterusnya dekat bawah pokok durian ke pokok mangga ni?
Bawa pokok manggis cikgu. Oh, okey. Kenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fadi Fazli Melu Sapri. Okey, cita-cita awak? Cita-cita saya ingin menjadi bomber. Baik. Okey, yang terakhir sekali, siapa namanya? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Idham bin Muhammad Ghazali. Okey, cita-cita awak? Cita-cita saya nak jadi seorang pemain gitar. The next artis. Slash kot. Tak Yes, tahulah. mungkin. Okey, ini dia. Cikgu, antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Baik, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran kita bagi subjek geografi bersama dengan Cikgu Fitri. Anda semua jangan ke mana, selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagi saya seronoknya mempelajari subjek geografi ini adalah kerana kita dapat mengetahui fenomena alam dan organisasi ruangan berasaskan interaksi manusia dengan alam sekitar fizikal dan manusia. Bagi saya, kepentingan mempelajari subjek geografi ini adalah kita dapat menyelamatkan alam sekitar dengan cara mengaplikasikan ilmu geografi dalam kehidupan seharian. Bagi saya, subjek geografi amat menyeronokkan kerana ianya melibatkan haiwan, manusia dan juga alam sekitar. Tidak lupakan juga guru yang sangat sporting dan santai dapat mengajar kami supaya menjadi pelajar yang cemerlang. Menariknya subjek geografi ini pada saya ialah dapat mengetahui fungsi alam sekitar dalam kehidupan seharian manusia. Selain itu, saya juga dapat mengungsi dalam bidang kemanusiaan. Dengan ini, saya dapat meningkatkan rasa menghargai terhadap bumi dan alam sekitar yang lain. Baik. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek geografi. Baik, jadi cikgu, saya rasa ramai dah tak sabar ni cikgu macam mana kita orang kata nak tackle bagi bab ini. Ya, dan nak seterusnya tackle betul-betul, jangan sampai rebah. Jangan sampai rebah. Tackle betul-betul. Nampak? Dulu nak bagi pick up line pun takut. Sekarang. Okey, jadi cikgu pun dah bersedia, pelajar-pelajar pun dah bersedia. Saya pasti pelajar-pelajar di rumah juga dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan subjek geografi bersama dengan Cikgu Fitri. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Sebenarnya rasa bangga, rasa teruja, rasa seronok sebenarnya dapat bersama Akmal pada hari ini. Cikgu nak apa cikgu? Ayat bodek sikit kan. Okey, so kita teruskan hari ini kita punya agenda tajuk dalam mata pelajaran geografi Road to Success SPM 2021. Ya, cikgu. Okey. So kita teruskan hari ini kita akan masuk bab yang keempat. Okey, bab yang keempat iaitu pergerakan plate tektonik. Okey. Jangan salah sebutlah nanti kan. Plate tektonik, jangan TikTok pula kan. Tektonik. Okey, bagaimanakah plate tektonik ini kita akan terus mengembara sebentar lagi. Okey, di mana kita akan mengkaji geografi fizikal. Okey, fizikal ni maksud apa yang wujud secara semula jadi di bumi kita ini. Okey. So, dengan apakah yang akan murid pelajari, yang murid-murid yang depan saya bersama saya ni 6 orang ni dan di rumah seluruh negara okey yang menyaksikan rancangan Didik TV ni, apa yang murid-murid akan dapat pelajari? Yang pertama adalah menjelaskan kerak bumi. Bumi kita ni ada kerak, bukan nasi saja kemana. Okey, mantel dan teras bumi. Jangan salah sebut, bukan mental. Okey, mantel. Okey, mental tu melibatkan fikiran lah. Okey, mantel dan teras bumi. Yang kedua, teras bumi dalam struktur bumi. Okey, yang kedua adalah menghuraikan kesan pergerakan plate tektonik. Plate tektonik dia bergerak. Dia macam satu lapisan atas, di bawah tu dia ada lapisan lain. Menyebabkan plate itu akan bergerak. Kita akan tengok menganalisis kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia serta langkah mengurangkan kesannya. So, bagaimana plate tektonik akan menyebabkan kejadian tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Okey. Anak-anak di rumah pernah tengok tak letusan gunung berapi, atau Akmal sendiri pernah tengok tak letusan gunung berapi secara live depan mata? Oh, tak pernah cikgu. Saya tengok dalam video je. Dalam video je. Kenapa tak pernah? Mungkin tidak berkesempatan lagi. Tidak berkesempatan lagi. Okey, anak-anak mungkin ada jawapan. Kenapa tak pernah tengok letusan gunung berapi depan mata kita? Sebab
gunung berapi tak ada dekat negara kita. Yes, sebab gunung berapi tiada, tak wujud di negara kita ni. Okey, so kita tak boleh nak tengok lah. Okey, yang mungkin berlaku di negara-negara berhampiran dengan negara kita, itu negara jiran kita lah. Okey, so kita teruskan. Struktur bumi. Struktur bumi adalah bagaimana bumi ini terbentuk. Okey, bumi terbahagi kepada 3 lapisan. Okey, 3 lapisan. Kalau 2 gini, piece. Ini 3. Okey, 3 lapisan utama, iaitu yang pertama adalah kerak bumi di luar. Okay. Pernah masak nasi tak, Akmal? Come on, cikgu. Pernah masak nasi kan? Semua pernah. Pernah masak nasi ataupun pernah beli nasi. Okay, biasanya dia ada kerak di luar tu. Betul. Kerak tu lebih keras berbanding dengan yang di dalamnya. Kita biasa di dalam kerak tu kita tak makan lah. Sebab keras kan. Okay, dalam tu lembut. Begitu ke bumi, dekat luar ni adalah lapisan yang keras. Itu dia panggil kerak bumi. Yang kedua adalah mantel. Okay, mantel ni dia lembut dan dia panas. Cecair panas. Okey. Yang ketiga adalah teras luar. Yang keempat, teras dalam. Tadi cikgu sebut 3 lapisan. Tapi kenapa ada 4? Sebab teras luar, teras dalam ini dia merupakan teras bumi. Teras bumi ini diterbahagi pada 2 pula. Teras luar dengan teras dalam. So, jadi untuk murid-murid calon-calon SPM, terutama bagi tahun 2021 merupakan generasi pertama yang menggunakan sukatan baharu, iaitu KSSM. So, dia hampir sama juga dengan KBSM. Benda yang sama murid-murid pelajari. Ini adalah perkara asas yang perlu murid-murid ketahui. Tak boleh kalau tak tahu. Boleh. Tapi tak dapatlah kecemerlangan yang diimpikan. Okay, kerana apa? Kerana fakta ini adalah fakta yang perlu diketahui. Okey, Akmal pun kena ketahui juga ni, wajib ketahui. Sebab dulu hanya 3 je cikgu waktu KBSM Sama je. Sama saja. Sebab dia bahagikan kepada 2 tadi. Okey, teras bumi itu terbahagi kepada 2, luar dan dalam. Okey, anak-anak di rumah boleh follow? Okey, senang saja sebenarnya. Okey, senang saja. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Nampak macam macam tersengguk tu. Okey. Cikgu, awal lagi cikgu. Awal lagi ya. Awal Okey, lagi. kita teruskan. Okey, lapisan kerak bumi. Okey, yang pertama tadilah daripada struktur 3 yang utama tadi. Lapisan luar bumi yang bersifat pejal dan keras. Okey, pejal dan keras. Okey. So terbahagi kepada 2, iaitu sial dan sima. Jangan tersalah tafsir. Okey, kita beritahu sial ni ada terms dalam geografi. Saya tahu dia aluminium something cikgu. Aluminium something kita tengok apakah yang something itu nanti. Okey, so ini adalah lapisan kerak bumi kaya dengan silika dan aluminium, dikenali sebagai sial. Sial ni adalah singkatan perkataan silika. Si itu silika. Okey. Al tu aluminium. So sebab kalau nak panjang silika aluminium mungkin tak ni. Tapi ini terms bukan yang saya cipta sendiri. Ini adalah terms yang diguna secara global lah. Okey, diguna secara global dan ia wujud dalam sukatan dan soalan peperiksaan. Okey. Batuan utama adalah granit. Batu granit, tahu tak batu granit ni apa? Tahu cikgu. Apa? Dia batu yang granit tu cikgu. Batu yang granit tu cikgu. Ya. Okey, dekat rumah tu. Alisha, apakah batu granit? Dia simpan cikgu batu granit ni. Disimpan. Biasa kecil-kecil tu biasa main lambung lah biasa. Batu seremban. Seremban ke seremban? Seremban. Okey, seremban. Seremban. Okey, itu batu biasa mainkan lambung-lambung tu kan. Itu adalah salah satu contoh batu granit dan digunakan dalam membuat jalan raya dengan lebuh raya lah. Tu yang biasa buat jalan raya itu adalah batu granit contohnya. Okey. Yang seterusnya kita tengok lapisan yang dikenali sebagai sima. Sima ni adalah gabungan daripada perkataan silika dan magnesium. Okey, si itu silika, ma tu magnesium. Okey, batuan utama adalah basalt. Basalt ni batuan dalam bumi lah. Dalam bumi sebab dia duduk di lapisan yang dalam. Okey. Saya tak nak bagi contoh, tak ingatlah contoh apa kan. Okey, banyak kegunaan batu basalt ni terutama dalam penghasilan barang-barangan di rumah lah. Okey.
Lapisan mantel. Okey, saya ulang balik, mantel bukan mental. Okey, mantel lah biasanya kita selalu sebut mental lah, tapi boleh gunakan sebagai cara untuk kita mengingat. Okey, mental diduduk di dalam. Kan dalam kepala kita kan ada tempurung tempurung kepala. Okey, di dalam tempurung kepala ada otak, betul? Betul, cikgu. Okey, otak tu diduduk di bahagian dalam kepala, betul? Ya. Okey, so mantel ni berkaitan dengan mental ni berkaitan dengan otak. So diduduk di dalam. So surah nak ingat mental dulu ke kerak bumi dulu. So mantel ni diduduk di dalam, kerak tu diduduk luar. Kerak ni umpama macam tempurung kepala kita. Kepala, cikgu. Kepala. Okey, kepala. Okey, lapisan mantel. Ni lah saya kurungkan itu. Okey, di bawah lapisan kerak bumi, di bawah. Betul. Okey. Terdapat lapisan astenosfera yang mengalami arus perolakan yang boleh menyebabkan gempa bumi serta letusan gunung berapi. Biasanya kalau kita didihkan air. Ya. Betul, kita akan nampak air itu macam menggelegak. Gitulah perumpamaan arus perolakan sentiasa menggelegak sebab dia panas. Okey, barulah ada lapisan kerak bumi. So bila lapisan kerak bumi tu dia terletak, akan keluarlah cecair tadi. Okey, seterusnya boleh menyebabkan wujudnya gunung berapi. Dan kalau mungkin pernah pergilah kolam air panas semula jadi. Pernah cikgu? Okey, kolam air panas semula jadi itu adalah hasil daripada batuan yang terkena dengan lapisan mantel ni. Okey, menyebabkan dia memanaskan air, mata air secara semula jadi, mewujudkan kolam air panas. Okey, di Malaysia ada tak kolam air panas? Ada, cikgu. Kat Bentong. Okey, ada kat Bentong kan? Kat Bentong ada kolam air panas. Itu juga boleh memungkinkan berlakunya pembentukan gunung berapi dekat Malaysia. Memungkinkan. Saya tak kata ia akan berlaku. Tapi mungkin boleh menyebabkan terbentuknya gunung berapi sebab kita tengok adanya kolam air panas. Yang secara semula jadi. Secara semula jadi. Mungkin kolam itu adalah berhampiran dengan retakan kerak bumi yang menyebabkan nanti lapisan mantel ni mengeluarkan magma, cecair gunung berapi. Okey. Sebab kita belajar bukan sekadar untuk peperiksaan, tapi belajar untuk kehidupan kita seharian lah. Okey. Ketebalan 2,900 km. Okey, 2,900 kilometer dalam. Kita kalau daripada Johor nak ke Perlis berapa kilometer ke Mas? Johor ke Perlis dalam 800 ke lebih lagi? Panjang sangat tu 800. Panjang sangat tu. Kalau KL Johor 400 lebih. 400 lebih. Mungkin dalam 600, 700 tu kot. Saya pun tak ingat lah. Nanti kita waste. Nanti kita Google cari lokasi dia. Okey. Suhu antara 800 darjah Celsius hingga 1,600 darjah Celsius. Takat didih berapa? Kita nak tanya 100. anak-anak. Alah, aku mana jawab dulu 100. Okey. Kita reverse balik. Okey, cikgu, apa soalan tadi, cikgu? Takat didih berapa? Takat didih, berapa cikgu, suhu takat didih? Mungkin kita boleh berapa, tanya. Alifah, Iliana? Alifah? 100. 100. Macam pernah dengar jawapan ni, cikgu. Agak macam saya Bila? sebelum tu mungkin dejavu. Okey, macam pernah dengar. Okey, 100 takat didih. Tapi suhu di lapisan mantel ni boleh mencecah sehingga 1,600 darjah Celsius. Panas dia. Sangat panaslah. Itu adalah 1/10 je panas dia. Okey. So kita tengok dipisahkan daripada kerak bumi oleh lapisan ketak selanjaran Mohorovičić. Ni. Dan tanya bagaimana wujudnya perkataan ketak selanjaran. Tak selanjaran ni maksudnya tak stabil. Okey, Mohorovičić ni mungkin orang yang bagi nama ni lah, nama dia Mohorovičić. Bagi nama. Mungkin lah. Jangan cakap saya buat fakta lain pula. Mungkin. Okey. So, macam mana nak ingat? Ingat apa, cikgu? Lapisan ketak selanjaran Mohorovičić ini wujud di mantel KM. Okey, KM. Sebab ada lagi satu lapisan dipanggil lapisan ketak selanjaran. Lepas ni lah. Kita tengok lepas ni. Okey. Dan seterusnya. Okey, saya rasa saya tidak terlalu laju kot ataupun tidak terlalu perlahan. Okey, kita teruskan lagi. Lapisan teras bumi. Anak-anak di rumah boleh faham ke?
Semua Faham senyap, ke? senyap. Cikgu, Ha. boleh tanya diorang dekat rumah cikgu. Okey. Kita ada teknologi baru. Ada Cuba teknologi cikgu baru. tanya, nanti diorang akan jawab Boleh kat tanya? rumah. Boleh jawab sendiri. Saya Diorang boleh jawab dengar. sendiri. Saya boleh dengar. Okey. Okey, nanti saya jawab dalam mimpi. Okey, lapisan teras bumi tadi lapisan yang kedua. Ini lapisan yang ketiga. Okey. Lapisan teras bumi dia terbahagi kepada dua. Ya. Okey, ada dua, dikenali sebagai barisfera. Okey, di bawah lapisan mantel dan dipisahkan oleh garisan ketak selanjaran Gutenberg. Ni Gutenberg. tadi ketak selanjaran Mohorovičić. Ya. Itu di mantel semua. Murid-murid calon-calon kena faham, kena ingat. Ya. Okey, kalau Mohorovičić mantel, kalau Gutenberg tu adalah lapisan teras bumi. Jangan tertukar. Sebab kadang-kadang soalan ni nampak simple dalam SPM, tapi sebabkan kita tidak mengingat fakta tersebut, menyebabkan kita tergelincir, tak boleh jawab. Soalan simple je, tapi sebabkan kita tak ingat fakta ini, kita tak boleh nak jawab. Okey. Boleh Okey. Alisha, okey Alisha? Idham okey Okey. okey. Cikgu, yang dekat bawah pokok manggis ni dia Faris. seruap je cikgu. Faris. Faris. Okey Faris. Faris okey Faris. Faris okey Okey. Kalau lapar petil lah dulu buat manggil kat atas kepala. Kalau lapar bolehlah hirup udara segar dekat luar tu. Hirup. Okey, silakan cikgu. Saya teruskan. Terbahagi pada dua tadi, iaitu teras luar dan teras dalam. Okey, so lapisan teras luar. Ni kat yang warna kuning tu. Yang warna kuning tu, batuannya dalam bentuk cecair, batu tapi cecair. Okey, dia batuan tapi cair dalam bentuk cecair kerana dia terlalu ke dalam dan dia panas. Sampai batu tu cair. Okey. Dan ketebalannya 2250 km ke dalam. Macam mana dia orang boleh tahu kedalaman ni berapa, Sains, cikgu. Okey, kerana ada kajian saintis. Okey, pada bahagian-bahagian yang bidang kemahiran kepakaran mereka, sehingga boleh mengkajilah berapa kedalaman dan sebagainya. Jangan cakap betul ke cikgu ni kan? Pakai ni ini adalah berdasarkan kajian yang dijalankan oleh saintis-saintis, okey, berkaitan dengan lapisan struktur bumi lah. Okey. Suhu boleh mencapai 3,000. Tadi 1,600 je. Yang ni 3,000 darjah Celsius. Lagi panas. Lagi panas. Okey, 2 kali ganda. Hampir 2 kali ganda daripada suhu di lapisan mantel tadi. Okey, lapisan teras dalam yang warna merah tu. Okey, jadi daripada batuan pepejal, ketebalan 1,230 km. Suhu boleh mencapai 5,000. Lagi panas. 5,000 darjah Celsius. Saya tak dapat nak bayangkan lah. Okey, 5,000, sedangkan kita kena air panas yang kopi O yang tak berapa, nak 100 darjah Celsius, baru mungkin dalam 50 darjah Celsius tu kita rasa panas. Ini 5,000, mungkin hancur lah kalau kena ke kita. Okey. Tapi kenapa perlu ke kita tahu ke ni? Adalah kita mengetahui, menghayati. Okey, menghayati bukan sekadar untuk perasaan, tapi untuk ilmu yang kita untuk kita syukuri sebenarnya. Okey. Okey, so okey cikgu. Ni SPM 2005 sebelum tu. Sebelum tu cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan ni, kan tadi cikgu ada banyak kali cakap cikgu nak tempurung kelapa cikgu Tempurung Jadi, kelapa. Okay. Saya akan pergi cari dulu tempurung kelapa untuk Cikgu Fitri. Anda sebenarnya ke mana? Selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Mana nak cari tempurung kelapa ni? Kat mana cikgu nak cari? Ada. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Fitri dalam subjek geografi. Cikgu, saya tak jumpa cikgu tempurung kelapa kat kedai cikgu. Mungkin sebab bukan musim dia. Bukan musim dia, tak jumpa lah. Okey cikgu, ini kita dah masuk ke soalan ni. Tadi kita dah belajar dah kan berapa kerak ada, berapa suhu panas dia. Dan sekarang ni kita nak uji pelajar-pelajar kita ni cikgu, betul? Nak uji. Okey, uji let's go sikit lah. Uji kaji. Okey, so ini contohlah SPM tahun 2005. Kenapa cikgu ambil yang lama? Sekarang dah 2021. Okey, menunjukkan bahawa soalan dia boleh diulang-ulang, cuma mungkin diubah bentuk ayatnya. Okey, tapi pengetahuan ataupun konten adalah konten yang sama. Okey, yang sama, cuma dia berubah sedikit. Mungkin kalau dulu bab duduk di bab 2, bab 3, sekarang duduk di bab 4 macam tu.
Okey, so kita tengok SPM 2005 soalan objektif. Objektif ni adalah soalan yang paling senang atas dunia. Ya. Sebab diberi soalan, diberi jawapan. Pandai-pandailah pilih. Bulatkan sahaja. Okey, sekiranya anda pandai memilih, memilih dengan cara yang betul, akan menyebabkan anda dapatlah jawapan yang betul. So kadang-kadang kita baca soalan, baca jawapan. Dah diberi soalan, dah diberi jawapan, kita pilihlah mana yang berkenan. Tapi kadang-kadang jangan tersalah pilih. So kita nak tanyalah anak-anak yang ada di rumah, siapa yang tak bercakap lagi tu? Hetty. Okey, Hetty. Ni daripada kelas Gryffindor. Hetty Potter. Okey. Hetty. Cikgu. Okey, nak tanyalah. Okey, SPM 2005 ni lapisan X dalam rajah di atas ialah. Okey. Adakah B, adakah C, adakah D? Okey, so kalau macam ni soalan fakta, direct. Kita tak boleh nak kona-kona dah. Kita tak boleh dah. Kalau kita tak baca, tak tahu, maka kita akan tak boleh jawab. Betul. Lepas tu dalam soalan geografi, dia ada fakta direct. Kita tak boleh manipulate. Kita tak boleh nak pusing-pusing lah. Betul. Jangan balik ladu. Jangan balik ladu, buatlah pilihan yang tepat. Betul. Batulah perlunya kita kenal pasti rajah-rajah yang biasa. Yang akan keluar dan kita akan familiar dengan dia. Biasa tengok rajah tu kita akan tahulah. So kita tengok apakah jawapan dia. Okey. Okey, lapisan sial. Iaitu aluminium dan apa tu cikgu? Aluminium dan silika dengan aluminium. Silika dan aluminium. Nak tahu beza dia? Lapisan sial duduk di atas, lapisan sima duduk di bawah. So dia ada dua lapisan dekat sini. Okey. X tu di atas. So kena ingat, kalau lapisan sial di atas, lapisan sima di bawah. Itu cara nak ingatlah. Okey, terima kasih Hetty. Iaitu silika dan aluminium. Yes, silika dengan aluminium. Okey. SPM 2017 kita mengembara 12 tahun selepas itu. Okey, hampir sama je. Cuma bentuk dan gambar berbeza. Maklumat berikut adalah sebahagian daripada struktur bumi. Ada sial dan ada sima. Lapisan manakah yang pada rajah satu boleh dikaitkan dengan maklumat tersebut? So tadi sial dengan sima di lapisan kerak bumi. Kerak bumi. Kerak bumi kat mana? Dekat luar sekali. Dekat luar sekali. Di manakah luar dia? Jawapan dia adalah A. A, cikgu. A. So dia hampir sama. Dia tanya berkaitan dengan sial dan sima. Fakta tu wajib kena pegang elok. Pegang sial sima, pop, simpan dalam mantel, mental. Okey, simpan dalam mental. Okey. So tak nak tanyalah, nanti dia orang pun dah tahu dah. Betul. Okay. Soalan 2018. Apakah ciri lapisan mantel dalam struktur bumi? Lapisan paling dalam, adakah Salah. paling dalam? Tidak. Suhu melebihi 5,000. Salah. Tidak. Terdapat arus perolakan. Ketebalan 30 hingga 40 km. Macam ya juga. Ya. Betul lah. Bijak kemas. Saya bagi begini. Kita fokus, cikgu. Okey, fokus. Okey, harap anak-anak bersama saya dengan anak-anak di rumah, okey, boleh fokus. Bila kita fokus, kita akan dapat. Okey, Akmal yang baru belajar sebentar tadi pun dah fokus. Boleh ingat, alhamdulillah. Tapi esok belum tentu. Okey. Okey, jadi dengan itu terima kasih cikgu. Masa cikgu pun dah habis. Okey, saya teruskan. Boleh anak-anak boleh, cikgu. Bersama saya ni boleh follow. Okey, ini menunjukkan bahawa kenapa saya keluarkan 2005 dulu. Lepas tu 2017, 18 akhirnya. Maksudnya benda tu adalah hampir sama. Fakta ni tidak akan berubah. Dia tukar-tukar sikit je. Yes, tukar-tukar ayat, tukar-tukar maklumat. Tapi maklumat asas, fakta asas tidak berubah. Ini adalah benda yang betul, real. Dia tak boleh berubah. Tak adalah hari ni sial duduk di atas, esok sima pula duduk di atas. Tidak. Tak boleh. Benda tidak akan berlaku. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, SPM 2009 soalan struktur. Tadi soalan objektif. Okey, soalan ni dia bagi rajah. Rajah ni kena familiar dengan anak-anak. Calon-calon kena sentiasa kena faham rajah ni, kena tahu ni rajah apa, ni struktur bumi. Okey. Kalau tahu, insya-Allah keluar soalan macam mana pun anda boleh jawab. Okey. Ini soalan struktur. Tadi objektif. Struktur dia bagi soalan saja, dia tak bagi jawapan. Objektif dia bagi soalan, dia beri jawapan. Okey, dia soalan struktur, biasanya soalan struktur 10 markah. Okey, tadi satu markah. Ni 10 markah. Berdasarkan rajah satu yang menunjukkan keratan rentas bumi. Dia beritahu dah keratan rentas bumi. Namakan lapisan bumi bertanda X, Y dan Z. Tadi X, kerak bumi, mantel, teras
bumi. Teras bumi. Ada 3 kan, cuma teras bumi ni terbahagi pada 2. So dia nak tanya yang asas 3 tadi. Okey. 3 markah. Tapi kena jawab betul, tepat-tepat lah. Dia tak boleh slash tak boleh. Oh. Katalah dia tak pasti X tu kerak bumi ke, mantel ke, teras. Atau teras. Dia jawab kerak bumi, slash, mantel, slash, teras. Dia bagi 3 sekali. Bagi 3 tak boleh. Terus automatik dia salah. Dia kena bagi 1 jawapan je. Okey, 1 jawapan je. Okey, itu 3 markah. Teruskan lapisan bumi yang bertanda X pada darjah 1 terbahagi kepada 2 lapisan X. Lamakan lapisan tersebut tu yang saya sebut tadi, sial dengan sima tadi. Sama juga. Sial, sima tu adalah fakta yang penting. Ini 2 markah. Nyatakan 4 kepentingan lapisan bumi bertanda X pada manusia. Apakah kepentingan dia? 4 markah. Di lava gunung berapi berasal dari satu lapisan bumi pada darjah 1. Apakah lapisan bumi tersebut? Mantel lah. Sebab dia panas tadi. Dia keluar tadi. Betul. Ini semua sekali ni membawa markah 10 markah. Ini soalan struktur. Ini dah orang kata dah lulus dah. Dia senang, tapi kalau kita tak tahu fakta pun susah juga. Kita tak boleh. Kita tergelincir. Okey. So saya teruskan kesan pergerakan plate tektonik. Apa kesan dia? Plate tektonik ni lapisan kerak bumi. Betul. Apa berlaku bila dia bergerak? Tercetusnya mungkin tercetusnya apa-apa pelbagai fenomena dan sebagainya kejadian yang secara langsung boleh menjejaskan kita sebagai manusia. Okey, semua orang tak nak kan? Tiba-tiba tengah duduk dalam studio gegang, gempa bumi. Okey, akan menjejaskan kita lah aktiviti kita. Tapi alhamdulillah di Malaysia tidak ada gempa bumi. Okey. Kita tengok apakah kesan dia. Proses pergerakan plat terbahagi kepada 2 iaitu pertembungan. Tu dia bertembung. Ni berlaga. Macam 2 biji kereta. Satu daripada kiri, satu daripada kanan, satu daripada kiri, dia bertembung depan-depan. Di plat ni dia boleh bertembung. Itu dipanggil pertembungan. Okey, yang seterusnya adalah pencapahan. Berpisah. Bertemu dan berpisah. Tembung dengan capah. Nak ingat bertemu dan capah. Berpisah. Bertemu dan ada pula bertemu dengan bercapah. Okey, pertembungan dengan pencapahan. Ulang balik, pertembungan dan pencapahan. Yes, bagus. Apa di rumah anak-anak di rumah Syamim? Pertembungan itu macam mana? Bungan tu dia macam dari kanan ke kiri bertembung. Awak jangan jawab dalam SPM nanti kanan kiri bertembung. Cikgu, saya nak bagi contoh. Dia lukis boleh cikgu? Dia lukis. Fist bump. Bump. Okey. Jangan awak jawab dalam soalan SPM. Lukis kanan gambar dengan kiri bertembung. Tak boleh. Nanti nak bagi contoh, nak bagi faham. Okey. Pertembungan plat. Okey, plat lautan dengan plat lautan. Dua-dua duduk di laut. Bertembung. Okey, akan menyebabkan jurang lautan dengan arka pulau. Kan kita biasa kat tengah-tengah laut dia ada pulau. Kan air, tiba-tiba ada daratan. Sebab dia bertembung, dia duduk dalam laut, plat tu duduk dalam laut. Menyebabkan timbulnya macam pulau dekat laut. Itu yang menyebutkan pulau. Kenapa tiba-tiba ada daratan kecil? Sedangkan dikelilingi oleh air. Sebab berlakunya pertembungan. Tapi pertembungan ini tidaklah berlaku sekelip mata. Betul. Tak adalah hari ini kita duduk kat tepi pantai, esok kita tengok ada gunung kat tepi pantai. Tak ada. Dia mengambil masa ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Okey. Itu adalah plat lautan dengan plat lautan. Plat lautan dengan plat benua. Satu duduk di laut, satu duduk di darat. Okay, saya tak masuk kalau ni. Murid-murid dah faham. Plat lautan tu duduk di laut. Plat benua dia duduk di darat. Okey. Plat lautan dengan plat benua bertemu jurang lautan. Jurang lautan ni satu benua, satu laut. Dia bertembung tapi yang satu ni dia lembik. Dia lembik, dia turun ke bawah. Yang ni dia naik. Okey. Okey, ni menyebabkan wujudnya macam jurang lautan. Macam ada, kan biasa kita jalan kat pantai, makin lama dia makin ke dalam, tiba-tiba dia tohor balik, cetek balik. Itu dipanggil jurang lautan. Okey. Banjaran gunung lipat. Okey, gunung lipat, gunung macam banjaran kita tengok macam banjaran Titiwangsa tu. Dia turun naik. Itu dia panggil berlipat. Okey, banjaran gunung lipat. Dan yang ketiga, plat benua dengan plat benua. Darat sama darat. Banjaran gunung lipat. Ini kesan dia. Tapi saya ingatkan, setiap kesan yang berlaku ini adalah bukan mengambil masa yang singkat. Dia mengambil masa yang lama. Tak adalah.
Hari ni kita duduk dekat tanah pamah rumah kita. Esok bangun tidur dekat puncak bukit. Tak. Wow. Okey, itu sekali mata kan. Mungkin diorang ingat cerita up kot. Cerita up kan. Okey, ni adalah pertemuan plat. Oh, itu Okey, dia. ini contohlah. Okey, ni arka pulau. Kan laut, ada darat. Kecil je kawasan tu. Okey. Yang seterusnya adalah Banjaran lah. Banjaran, Gunung Lipat. Dia nampak berlipat-lipat kan, nampak macam berlapis-lapis gitu. Okey, ini contoh. Okey. Jurang lautan saya tak jumpa gambar dia jurang lautan. Kita boleh rujuk dekat Google Image lah. Ni soalan. Soalan, okey. SPM 2010, soalan objektif. Apakah sebab berlakunya lipatan kerak bumi seperti pada rajah di atas? Siapa nak jawab? Idham cikgu. Idham nak jawab. Adakah disebabkan pencapaian plat lautan dengan plat lautan? Adakah disebabkan pencapaian plat benua dengan plat benua? Pertemuan lautan dengan lautan? Okey, benua dengan benua, pertemuan. Dia ada dua. Satu pencapaian, satu pertemuan. So, kita kena pasti dulu. Mana satu? Pertembung atau perpisahan? Berpisah. Temu atau berpisah? Idham? Bertembung tu. Bertembung. Kalau bertembung, A dengan B automatik. Salah, buang. Ya. Okey. Tinggal C dengan D. So, darat atau laut dengan laut? Laut dengan laut tu. Laut dengan laut. Okey. Kemas? Saya ikut jawapan, saya sama juga cikgu. Laut Tapi dengan? macam mana nak tahu dia laut ke tak laut cikgu? Macam mana nak tahu laut ke tak laut? Tak ada air kat situ. Tak ada air kat situ. Kalau tak ada air? Darat lah. Darat lah. Darat tu. Darat. Okey. Mana boleh ikut jawapan saya, Idham? Okey, kita tengok. Okey, pertemuan plat benua dengan plat benua sebab dalam rajah tak ada air. Sebab kenapa kita boleh kena pasti dia tak ada air? Sebab dah nampak macam batu-bata tu kan? Betul. So tak ada air. So kalau ada air mesti akan ada ikan kat situ. Yes, kalau ada mesti nampak duyung kat situ. Okey, so tak nampak duyung. So kedua-dua ni adalah plat benua dengan plat dua. Maksudnya jawapan kita boleh jumpa berpandukan pengamatan kita, pemerhatian kita, perhatikan merajah betul-betul. Supaya kita tidak tersilap. Kadang-kadang kita mudah cakap ambil mudah lah. Tak apa, ni betul lah ni. Tapi sebenarnya dia cuba trik kat situ, kita boleh tahu okey, ini adalah plat benua dengan plat benua kerana tidak ada dalam gambar rajah tidak menunjukkan adanya air. Okey. Tu apa ni D lah. D. Okay. Dia kadang-kadang murid-murid dia tahu. Tapi disebabkan kurang pengamatan, kurang berhati-hati, maka mereka tidak dapat menjawab. Bukan tak dapat jawab, salah memilih jawapan. Okey. Tadi pertembungan, sekarang pencapaian berpisah. Plat lautan dengan plat lautan akan menyebabkan permatang tengah laut. Okey. Yang seterusnya lurah gelinciran. Macam tadilah dia macam tergelincir. Satu ke bawah, satu ke atas. Macam tergelincir kan. Okey, tergelincir. Lurah gelinciran ni adalah dan gunung bongkah terhasil daripada plat benua dengan plat benua. Plat benua berpisah. Plat lautan, plat benua berpisah. Okey, dia meregang. Okey, macam ni gambar rajah yang saya tunjukkan itu ada anak panah, kedua-duanya pergi ke arah perlainan. Okey. Boleh? Boleh faham, Faris? Boleh go. Boleh so Alifah? Alifah okey, Alifah? Alifah okey, Alifah. Are you sure? Okay. Dia senyum je. Siapa tu? Hetty. Okay, go. Okey faham Faham. Okey, so kalau faham saya teruskan. Soalan lagi. Cikgu tak tanya pun Alisa. Sedih muka Alisha. dia. Cikgu tak tanya saya ke? Alisha. Alisha faham, Alisha? Faham, cikgu. Faham cikgu. Dia marah dengan saya tu nanti apa nanti. Habislah cikgu, siap cikgu siap nanti. lah. Kena marah lepas ni. Okey. Cikgu tak tanya pun saya. Dia tak nak masuk kelas cikgu. Okey, SPM 2005 saya ambil lagi soalan lama. Ya. Tetapi sebenarnya dia hampir sama je. Boleh dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Bentuk muka bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat pencapaian. Kita ambil perkataan plat pencapaian ni. Ya. Tadi kan bertembung dengan berpisah. Pencapaian ni adalah berpisah. Okey, adakah arka pulau? Arka pulau tadi tembung ke berpisah? Kita berpisah cikgu. Arka pulau tu berpisah atau bertemu? Bertemu. So kita confirm arka pulau tu salah lah sebab dia bertemu. Sekarang ni nak tanya berpisah. Kalau satu salah kita buang lah. A ada satu. D pun ada. D pun ada satu, buang. Dah tinggal dua. Ya. Okey, lurah gelinciran. Alah, tak tahu baru lah. je cikgu tergelincir tadi. Tak ingat lah walaupun nampak cikgu tergelincir tadi. Okey, kita biarkan dulu.
Permata tengah lautan pun tak ingat. Banjaran gunung lipat dia bertembung. Betul. 4 confirm salah lah. C ada 4. So B tinggallah je tu. jawapan dia. Itu cara nak jawab. Kadang-kadang fakta kita tak ingat semua. Tapi ada satu part-part yang penting kita ingat. Itulah kita gunakan sebagai key, kunci. Untuk mencari jawapan yang betul. Tak sampai seminit pun kita boleh dapat jawapan yang betul. Betul? Okay. So dia peruntukan masa 1 jam 15 minit untuk 40 soalan. Dalam masa 15 minit kita boleh jawab dah 40 soalan. Sejam? Apa nak buat? Jangan tidur jangan tidur. Sejam tu jangan boleh. tidur 1 jam tu kalau 1 ada. jam jangan tidur lah. Kita manfaatkan untuk kita cek balik. Adakah jawapan yang pertama kita berikan tadi adakah betul? Kita cek ulang Cek balik, ulang balik. Tengok balik. Jangan tengok tidur. balik. Jangan tidur. Okey. Kan tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Sedap lah suara cikgu. Cikgu, nyanyi sikit cikgu. Tak apalah. Okey. SPM 2018. Ya, kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Okey. Kan cikgu cakap nak tidur tadi. Okey, cikgu tidur dulu. Okey, kepada anda semua, jangan mana kita akan sambung balik bagi subjek geografi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah berpisah, bertemu kan cikgu kan. Dan sekarang ini kita nak tengok soalan bagi SPM 2018. Cikgu, jom tengok. So 2018 dia bertanya juga tentang bentuk muka bumi yang terhasil akibat proses pergerakan plat pencapaian lagi. Ya. Tadi sebelum ni pencapaian. Ni pencapaian lagi. So kita kena rasa alert. Dia glamour tentang pencapaian ni, mungkin lepas ni dia akan keluar pertembungan. Kita tak tahu. Tak tahu. Ya. Okay. So dia tanya permata tengah lautan. Kita tak tahu. Banjaran gunung lipat confirm. Salah. Dia bertembung. Betul. So kita tandakan mana yang salah. A salah. C salah. C salah. Tinggal B dengan D. Ya. Arka gunung berapi. Arka gunung. Arka gunung berapi? Kan sama macam arka pulau tadi kan. Kan pulau tu terbentuk di timbul. Dia bertembung juga. Bertembung. Jadi salah. So 3 tu salah. Mana 3? D. Jadi dah dapat dah jawapan dia? Dah dapat jawapan dia. Iaitu D. D pula B. 30 second. 30 saat ya. Boleh tahu. Tapi kita kena tahu fakta. Tak tahu kita tak boleh tembak-tembak. Betul. So kalau kita tahu kita akan rasa alah mudahnya soalan. Okay, sebab kita menguasai. Kita menguasai, kita akan dapat tahu, terus dapat tackle dengan jawapan yang betul lah. Yes. Okay. Fenomena yang wujud akibat pergerakan plat, tsunami. Tadi plat tadi bertembung, berpisah tadi. Okay, walaupun dia bergerak sikit, dia macam kita menggeliat lah. Kita ni umpama macam seekor lalat yang duduk di belakang kerbau. Bila kerbau tu menggeliat, lalat tu akan dapat impak besar. Dia macam kerak bumi ni bergerak, kita akan rasa. Cikgu, kerbau menggeliat macam mana cikgu? Kerbau menggeliat macam mana? Mungkin dia kan, sikit kan. Impak dia boleh menyebabkan tsunami. Tsunami pernah berlaku di negara jiran dan efek juga berlaku sedikit pada negara kita. Okay. Tsunami adalah akibat daripada gempa bumi di dasar laut. Dia macam kita bakar mercun bola. Pernah main mercun bola? Kita campak dalam air. Bila mercun tu meletup, air akan melimpah keluar. Begitulah bila gempa bumi di dasar laut, air ini akan tertolak selagi jauh mana yang boleh momentum yang ada. Itu akan menyebabkan tsunami. Negara kita ada kesan sedikit lah daripada kejadian tsunami yang berlaku pada tahun 2004. Di negara jiran kita. Tapi tidak secara langsung ke negara kita lah. Syukur Alhamdulillah. Fenomena yang wujud akibat pergerakan plat yang seterusnya adalah gempa bumi. Pun tidak berlaku di negara kita. Syukur Alhamdulillah tidak ada. Yang ketiga adalah letusan gunung berapi. Pun berlaku di negara jiran kita, tidak berlaku di negara kita lah. Tapi walaupun tidak berlaku di negara kita, kita kena tahu dan kita kena berwaspada. Sekiranya berlaku, kita tahu. Mereka tak pernah tengok tsunami kat negara kita, tak tahu. Oh, air besar, jom kita beramai-ramai pergi ke pantai. Tak ada knowledge. Bila tak ada knowledge, kita mudah terdedah dengan bahaya. So, apa yang saya pesan dekat anak-anak murid saya, kita belajar geografi bukan sekadar untuk lulus peksa, cemerlang exam, tapi kita untuk kehidupan kita lah pada masa akan datang. Kesan kepada manusia, dia ada kesan positif, kesan negatif, menggalakkan pelancongan,
Menggalakkan aktiviti pertanian, galak pelancongan kan, gunung berapi kan dia bila dah mati, dia menjadi lokasi pelancongan. Orang suka tengok. Ya, tak gambar semua. Sumber tenaga alternatif, pelombongan sulfur, ini adalah poin lah. Dalam periksaan sebenar, biasanya benda ni keluar dalam esei. Esei perlukan fakta, perlukan contoh dengan huraian. Seperti mana yang saya maklum lah. Untuk lebih lanjut tahu tentang perkara-perkara ni, boleh rujuk pada YouTube saya lah, channel YouTube Mr. Fit Channel. Okay. Sambil-sambil. Okay. Kesan negatif mengorbankan nyawa. Ini kesan negatif kepada manusia. Kemusnahan harta benda habis. Kereta rosak, jalan raya, rumah runtuh dan sebagainya. Kemusnahan kemudahan infrastruktur, jalan raya, kemudahan air, kemudahan elektrik akan musnah lah. Ini saya senaraikan fakta dia. Kesan kepada alam sekitar, kesan positifnya perubahan lanskap. Okey, berubahlah daripada mungkin sebelum ni hutan mungkin jadi pemandangan yang cantik. Macam contoh gunung berapi, dia menghasilkan tasik pula dekat tengah-tengah kawah tu. Oh ya, betul. Macam dekat Indonesia, dekat negara jiran. Dekat negara jiran ada kolam yang cantik. Itu perubahan lanskap. Itu kesan positif lah. Ya. Kesan negatif, keputusan flora dan fauna, matilah hidupan dengan haiwan ni. Lepas tu kemusnahan habitat flora dan fauna, haiwan dengan tumbuhan ni tak ada tempat tinggal. Pencemaran alam sekitar, asap, debu dan sebagainya akan mencemarkan alam. Apa langkah kita nak kurangkan risiko yang berlaku bila terjadinya tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi, memasang alat pengesan tsunami. Meletup je dekat dasar laut, dah tahu dah ada siren, ada SMS alert apa semua kan. Mewujudkan zon penampan. Zon penampan ni adalah tembok semula jadi daripada pokok bakau. Kan kita tengok tepi laut kan ada pokok bakau. Bila ombak besar datang, dilanggar pokok bakau, momentum ombak tu dah berkurang. Dari sampai ke darat. Itu adalah zon penampan. Latihan menghadapi bencana alam. Kita tak pernah di Malaysia ni macam kita buat latihan fire kebakaran. Tapi latihan gempa bumi kita tak pernah buat. So mungkin kita perlu ada mungkin selepas ini untuk mengelakkan perkara-perkara buruk berlaku. Latihan menghadapi bencana alam tadi, kempen kesedaran alam sekitar, kita tanam pokok bakau contohnya. Teknologi kalis gempa ni biasanya di negara-negara maju lah. Bangunan dia ada teknologi kalis gempa. Bila gempa, bangunan tak runtuh. Dia ada stabilize dekat bawah tu. Dia tak runtuh lah. Okay. Ni soalan dia. SPM 2012. Dia ada 4 soalan. Berdasarkan gambar. Gambar adalah gambar tsunami. Okey. Contohlah. Apakah fenomena tu? Kalau tak tahu, tak boleh jawab. Tapi biasanya familiar lah. Dia akan beri faktor apa, apakah kesan, apakah langkah. Faktor, kesan, langkah seperti mana yang saya dah gariskan tadi. Okey, boleh ulang balik lah nanti. Tengok balik. Okey, 2018 ditanya tentang gunung berapi. Dia bagi gambar. Nyatakan lapisan bumi yang menyebabkan berlakunya fenomena pada foto 1. So, tengok gambar-gambar apa? Takkan tak tahu kan? So biasanya dalam soalan SPM dia akan bagi gambar berwarna. So kita boleh dapat kena pastilah. Kalau soalan hitam putih kita pun tak tahu ni apa ni, orang main mercun ke? Tak, ni adalah gempa letusan gunung berapi. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi? Terangkan kesan tadi seperti mana saya sebutkan terhadap alam sekitar. Tadi saya bagi kepada manusia dengan alam sekitar. Tapi dia hanya tanya tentang alam sekitar saja. Berikan sama ada kesan positif ataupun kesan negatif. Okey. Potensi kawasan pada foto 1 terhadap penduduk sekitar. Mana yang saya sebut tadi, pelancongan. Pelancongan lah. Orang luar datang nak mandi, lumpur gunung berapi dan sebagainya. Itu adalah menjana pendapatan bagi penduduk sekitar. Okey. Itulah. Apa cikgu, itu gambar apa cikgu? Terima kasih. Itu fenomena apa? Ini fenomena mengucapkan good luck. Okey cikgu. Orang kata rumusan daripada cikgu mengenai apa yang kita dah belajar hari ini cikgu, silakan. Okey, rumusan topik ini adalah topik penting. Pertembungan dengan pencapaian tadi, bertemu dan berpisah. Dan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi adalah topik yang perlu diberi perhatian oleh calon-calon SPM 2021. Saya tak kata dia keluar, tetapi kalau kita prepare awal, marilah macam mana pun kita boleh jawab dengan sebaik yang boleh. Yang baik mungkin. Baik, terima kasih Cikgu Fitri dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Semua okey Semua faham?
Faham. Faham. Oh, mentang-mentang dah habis semua faham. Faham. Okey, apa pun saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik kita ni, cikgu. InsyaAllah. Dan juga pelajar-pelajar di rumah, semoga orang kata mendapat keputusan yang cemerlang dan sentiasa sihat. Amin. Amin. Okey, kepada anda semua, kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hamzah bin Daksum, ayah kepada pelajar dan juga calon SPM tahun 2021 iaitu Muhammad Adam bin Hamzah, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Mentung. Harapan saya kepada semua pelajar dan calon SPM 2021, terutamanya anak saya, lakukan yang terbaik. Manfaatkan segala ilmu yang diajar oleh guru-guru yang telah mendidik anda. Hormati kedua ibu bapa dan orang tua. Yang paling utama, lakukan yang terbaik kerana usaha itu tangga kejayaan. Semoga dipermudahkan. Assalamualaikum, saya Ariza binti Midun, ibu kepada calon pelajar SPM 2021 Nur Alifah Diana binti Muhammad Nizam dari SMK Sulaiman Bentung. Untuk semua calon pelajar SPM 2021, khasnya untuk anak ibu Nur Alifah Diana binti Muhammad Nizam, selamat menduduki SPM 2021. Harapan ibu, kakak buat yang terbaik. Manfaatkan segala ilmu yang dipelajari sebaik mungkin. Apa yang penting, jaga solat. Selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kejayaan milik kalian semua.